Siapa berani, dia terpuji. Siapa penakut, dia hanyut. Apa tanda Muslim sejati? Di jalan Allah berani mati. Apa tanda anak jantan hidup mati atas kebenaran? Apa tanda manusia terpuji? Pada yang benar dia berani. Apa tanda manusia berani? Musuh datang, dia menanti. Apa tanda manusia berani? Mengelak musuh pantang sekali. Wahai pemuda bijak bestari, pakai olehmu sifat berani. Bulatkan tekad, teguhkan hati. Di jalan Allah tempatmu mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikal nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Terima kasih Yang Berusaha Al-Fadhil pengacara majlis. Yang saya hormati rakan bicara wara Timbalan Perusahaan Polis Datuk Abdul Razak bin Muhammad Yusof, Timbalan Ketua Polis Pahang, para pegawai sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, khususnya seluruh warga Sang Saka Biru, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Malam ini kita berada di dalam forum Bicara Pahlawan, membawakan tajuk Islam dan Keberanian. Format forum ini tidak ada soalan, hanyalah huraian daripada panel-panel. Moga-moga perbincangan kami pada malam ini memberi manfaat. Hadirin hadirat sekalian, salah satu daripada sifat yang perlu ada kepada setiap orang Islam adalah sifat berani. Siapa berani, dia terpuji. Siapa penakut, dia hanyut. Apa tanda Muslim sejati? Di jalan Allah berani mati. Apa tanda anak jantan hidup mati atas kebenaran? Apa tanda manusia terpuji? Pada yang benar dia berani. Apa tanda manusia berani? Musuh datang, dia menanti. Apa tanda manusia berani? Mengelak musuh pantang sekali. Wahai pemuda bijak bestari, pakai olehmu sifat berani. Bulatkan tekad, teguhkan hati. Di jalan Allah tempatmu mati. Wahai pemuda intan di karang, sifat berani hendaklah pegang. Pantang anak jantan berbalik belakang, bercawat ekor dalam gelanggang. Wahai pemuda kuatkan iman, pakai olehmu sifat pahlawan. Berani tidak membilang lawan, takut melanggar pantang larangan. Namun tuan-tuan, sayangnya hari ini keberanian di kalangan masyarakat kita ada kalanya salah pasang, salah diletakkan. Berani hanyalah pada ketika-ketika tertentu. Contoh, berani memandu kereta laju-laju, berani bawa motor tak pakai helmet, berani potong double line, berani kalau yang setengahnya pakai seksi-seksi, berani buat konten TikTok yang tak apa-apa kadang-kadang. Dan bagi kita pula, orang yang berani diiktiraf berani kalau dia berani menikah seorang lagi. Beranilah orang itu jawabnya. Justru malam ini kita akan menelusuri apa pengertian berani itu sendiri. Dan saya tidak bersendirian kerana kita akan ditemani bersama tokoh yang kami kira sangat sesuai bercakap tentang perkara ini, iaitulah Datuk Abdul Razak bin Muhammad Yusof, Timbalan Ketua Polis Pahang. Ramai orang yang tak berapa perasan dengan Datuk Razak ini. 23 Ogos yang lalu beliau telah dilantik sebagai Timbalan Ketua Polis Pahang. Maknanya hari ini tak sampai sebulan lah, baru 29 hari berada di bumi Darul Makmur ini. Dia orang yang sangat humble, sempoi lah kata orang utara. Kalau berselisih dengan dia,
Ada orang tak tahu pun dia ni begitu hebat sekali ketokohannya. Tapi bagi kami di Masjid Negeri seperti biasa, kami ni jenis kena bareh. Kita kena bareh. Kita kena, ini bukan sebarang orang yang dihantar petugas ke Negeri Pahang ini. Kerana seperti yang kita semua maklum, Datuk Abdul Razak ini merupakan anggota unit 69 Komando dan beliau juga merupakan satu-satunya penerima pingat Seri Pahlawan Gagah Perkasa ataupun SP yang masih aktif berkhidmat di dalam pasukan PDRM setakat ini. Untuk pengetahuan saudara-saudari sekalian, Seri Pahlawan Gagah Perkasa ataupun SP ini, dia adalah pangkat yang tertinggi antara 5 pangkat dalam darjah-darjah Gagah Perkasa dan merupakan darjah Kesatria Agung yang penuh keberanian dan hanya akan dianugerahkan untuk rakyat Malaysia yang telah menunjukkan keberanian tertinggi dalam situasi luar biasa dan sangat berbahaya. Dan ianya merupakan antara darjah ke-8 antara 10 darjah anugerah Diraja Malaysia. Dan dia juga merupakan anugerah yang tertinggi sekali di dalam senarai keutamaan anugerah persekutuan. Dia begini, ini saya share. Kalau dari susunan pingat, ni Datuk dia tak ada masalah. Dia orang tasawuf ni dia tak ada unjuk pun tak ada masalah cerita. Dari segi susunan, Seri Pahlawan Gagah Perkasa SP ni nombor 1. Kalau dalam istana dia nombor 1. Belakang dia darjah yang maha utama Kerabat Diraja Malaysia, DKM. Biasanya dianugerahkan untuk Pertabalan Pertuan Agong. Belakang itu adalah darjah utama Seri Mahkota Negara, DMN. Ini untuk Raja Maisuri Agong dan juga Raja-Raja Melayu. Bawah itu Seri Maharaja Mangku Negara ataupun SMN yang kita panggil Tun. Lelaki Tun, kalau isterinya Tuh Puan. Belakang dia Seri Mahkota, Seri Setia Mahkota SSM, Tun juga. Itu yang 5 paling utama. Dia duduk paling depan sekali. Dan ada satu lagi pingat dipanggil Panglima Gagah Berani, PGB. PGB ni walaupun dia pingat Panglima Gagah Berani, tapi dia duduk senarai ke-19. Yang ni nombor 1. Baik tu allowance dia berbeza. Allowance tak boleh cerita lah, esok dia suruh belanja pula tiap-tiap hari budak-budak ni. Ni pingat ada allowance ni. Bukan 3 angka, 4 angka juga. Dan beliau ini telah terlibat dalam pelbagai bentuk operasi, sama ada di hutan belantara, di bandar, di sepadan, perairan negara. Banyaklah operasi yang beliau telah sertai. Ops bersih yang keempat misalnya, dia telah menggeledah dan mematikan tidak kurang daripada 73 set jerangkap samar di sepanjang sempadan Malaysia Thailand. Dan nama beliau begitu harum apabila berjaya di dalam Ops Subuh, iaitu beliau telah berjaya menyelinap masuk ke kubu musuh dan berbincang secara bersemuka dengan ketua kumpulan Al-Ma'unah lebih daripada 2 jam sehingga musuh menyerah diri tanpa ada pertumpahan darah. Dan tokoh yang tuan-tuan nampak di hadapan ini legend. Dia adalah Presiden World Police Skydiving Association, WPSA, dan juga pemegang sayap para jump instructor, parachute jump instructor. Dan selain kepakarannya dalam selam tempur, dan kalau tengok lambang-lambang yang ada paju je, tak pernah tengok pada orang lain ada. Antaranya Pandora, tu tak semua orang ada. Ni rahsia lah, tak ceritalah di sini ya. Memang beranilah. Jadi kita bawa dia terbukti berani. Nanti kita akan dengar daripada Datuk macam mana berani itu dapat dijelmakan. Cuma peringkat saya kita terangkan contoh-contoh dalam Islam. Hadirin hadirat sekalian. Dalam Islam, siapakah antara tokoh-tokoh yang boleh kita contohi dari sudut keberanian? Tak lain tak bukan, sudah pastilah bagi kita, banyak hari antara hari, takkan semulia hari Jumaat. Banyak Nabi antara Nabi, takkan sehebat Nabi Muhammad. Banyak redup perkara redup alamat hari nak hujan. Banyak hidup perkara hidup, cara hidup Nabi Muhammad sentiasa jadi teladan. Tuan-tuan, Nabi kita ini seorang yang sangat berani. Kenapa Nabi sangat berani? Kerana dia dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan-tuan tengok dalam Quran, Allah Ta'ala kalau ayat yang mendidik keberanian, pantang undur. Contohnya di dalam surah Al-Anfal ayat 15 sampai 16.
Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zakhfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang beriman, kalau engkau berhadapan dengan musuh, jangan kau beri belakang kau pada musuh itu. Oh, itu ayat simbolik betul. Artinya jangan lari, jangan undur. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutakhayyiran ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Dan siapa yang memberi belakang kepada musuh kecuali dia berundur untuk nak melakukan muslihat dalam peperangan atau untuk bergabung dengan pasukan lain, maka kalau selain dari itu dia berundur kerana takut, maka dia dapat kemurkaan Allah, tempat dia di neraka jahanam. Itulah seburuk tempat kembali. Allah didik Nabi, hidup jangan takut. Dan Nabi kita memang seorang yang sangat berani. Ada satu kisah, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wa kana ajwadan nasi wa kana asja'an nas. Nabi ni kata dia orang yang paling baik, paling tak kedekut, maknanya pemurah, dan asja'an nas, paling berani sekali. Sahabat pun tanya, tara mana beraninya Nabi? Walaqad fazi'a ahlul Madinah zatal lailah. Kami pernah dulu satu ketika waktu malam terdengar satu dentuman di Madinah. Boom, kuat betul. Fantalaqan nas qibala saut. Orang semua takut, terkejut dan mereka nak pergi siasat. Bunyi apakah itu? Fatalaqahum Rasulullah raji'an wa qad sabaqahum ila saut. On the way orang Madinah nak pergi siasat, selisih dengan Nabi. Rupanya Nabi pergi dulu. Nabi berseorangan dah pergi siasat dulu. Dan kata Anas, wa huwa ala farasin li Abi Talhah uryin fi unuqihi sayf. Dan dia masa itu menunggang kuda dengan membawa pedang terhunus. Kuda tu bukan kuda dia, kuda Abu Talhah, dia pinjam. Sebab dia dengar dia terus pergi siasat. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Begitu berani sekali Nabi. Sebab itu sepanjang sejarah Nabi, baginda terlibat dalam 101 operasi peperangan, 28 ghazawah dan 73 sariyah. Apa beza ghazwah dan sariyah? Ghazwah ni Nabi sendiri jadi general, yang sariyah ini Nabi tak hadir kerana faktor-faktor kesihatan dan sebagainya, tapi sahabat yang jadi panglima-panglimanya. Begitu juga contoh yang lain, kata Amr bin Auf radhiyallahu anhu, Nabi ni berani, kata dia. Pernah semasa perang Khandaq, Nabi gariskan satu garisan. Nabi kata, kamu semua gali sini, kita buat parit dalam untuk berlawan dalam peperangan Ahzab, perang parit. Sahabat pun galilah lubang. Tiba-tiba mereka jumpa batu besar putih bulat, macam guli, cantik, bersinar-sinar. Mereka cuba nak pecahkan batu itu, tetapi gagal. Banyak alat-alat patah ketika nak memecahkan batu itu. Maka kami pun mengadulah kepada Nabi, ya Rasul, jumpa barang pelik gini. Apa respon Nabi? Tak apa, aku turun. Dia sendiri turun. Maka dia pun pinjam kroba daripada Salman Al-Farisi, pahat tukul yang besar itu. Dia pukul dengan sekali pukul, kong, batu itu terbelah, mengeluarkan cahaya yang terang benderang. Kemudian Nabi pun bertakbir, Allahu Akbar. Sahabat pun takbir sekali. Nabi ketuk sekali lagi, kong, 3 kali Nabi buat keluar cahaya sehingga semua orang mengucapkan takbir. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Baik, itu kata Ali bin Abi Talib, kami dulu zaman Nabi, bila perang telah menjadi begitu sengit, kami akan cari Nabi. Apa sebab? Kerana ketika itu tidak ada seorang pun yang lebih berani dekat dengan kawasan sempadan musuh melainkan Nabi saja. Bila dah sengit, ada orang berundur. Tak, Nabi dia ke depan. Hadis riwayat Ahmad dan juga Al-Nasai. Sayyidina Ali cerita lagi dalam perang Uhud. Pernah Ubay bin Khalaf, seorang musuh, dia maju meluru dengan kudanya nak membunuh Nabi guna senjata. Lalu dia mengatakan, wahai Muhammad, aku takkan selamat kalau engkau selamat. Orang ramai pun kata, ya Rasulullah, biarkanlah kami pukul dia ya Rasulullah. Apa kata Nabi?
khalu anhu fa akhadha al-harbata fajazalahu biha yaqulu ramahu biha. Kata Nabi, biar dia. Dia datang nak cabar, dia jual, aku beli. Nabi ambil sebilah senjata, Nabi baling, tepat kena pada dia yang sedang berada di atas kuda. Sama juga dalam peperangan Hunain. Ketika orang Islam bertempiaran lari kerana diserang hendap oleh kaum Hawazin dengan panah, Nabi ketika itu menaikkan semula semangat anggota dan sahabatnya. Kata Nabi, ana nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Kata Nabi dengan penuh berani, Nabi mengatakan, aku ni Nabi, hidup aku tak pernah menipu. Ini keturunan Abdul Muttalib. Wah, orang pun jadi semangat balik. Dia pun berlawan balik dengan orang-orang Hawazin. Dia perang Hunain ni perang yang berlaku selepas pembukaan kota Mekah. Dan saya nak share dengan tuan-tuan sejarah perang Hunain kerana inilah satu-satunya perang yang mana orang Islam mendapat rampasan harta terbanyak dalam sejarah. Tak pernah orang Islam perang dapat harta sebanyak itu. 70 orang Islam terbunuh, 70 orang bukan Islam dibunuh, 6,000 orang ditawan. Rampasan ketika itu 24,000 ekor unta, 40,000 ekor kambing dan 4,000 wakih perak. Satu wakih bersamaan 213 gram. Kenapa harta rampasan banyak? Kerana orang Mekah bila dia takut dengan Nabi, dia keluar, dia bawa semua barang dia, termasuk almari, pintu, tingkap, semua dia bawa keluar. Begitu takut sekali. Sebenarnya tuan-tuan, Nabi kita, dia dah berani ni bukan sejak lantik jadi Nabi. Dia memang daripada mula pun dia berani. Masa mula-mula dakwah dia dah berani. Pernah puak-puak Quraisy jumpa dengan Abu Talib. Mereka kata, wahai Abu Talib, serahkan Muhammad pada kami. Dia ni dah mengganggu gugat keharmonian antara kabilah. Dia bawa pahaman-pahaman pelik, rosak perpaduan kita. Kata Abu Talib, dah balik. Ni anak saudara aku, jangan kacau. Datang lagi kali kedua. Mereka tawarkan, wahai Abu Talib, kami tahu kamu sayang sangat pada Muhammad. Tapi tak apalah, kami gantikan dengan satu orang laki-laki sama spek macam Muhammad juga. Namanya Ammar ibn al-Walid. Kami gantikan untuk engkau. Bagi Muhammad pada kami. Kata Abu Talib, pergi balik. Kali yang ketiga orang Quraisy datang. Wahai Abu Talib, ini last warning. Kalau tidak serahkan Muhammad, kami akan boykot. Kami akan pulaukan seluruh keturunan kamu. Bila dia main ugut keturunan, lantas Abu Talib pun panggil Nabi, ya ibna akhi, wahai anak saudara, inna qaumaka qad ja'uni. Tadi saudara mara engkau datang. Faqalu kaza wa kaza. Dia cakap macam-macam lah yang tak baik tentang kau, begitu dan begini. Fabaki alayya wa ala nafsika wa la tuhammilni minal amri ma la utiku ana. Kata Abu Talib, aku nak biar kau buat keputusan. Yang penting kau jaga diri kau sendiri. Cuma aku dah tua. Jangan bebankan satu benda yang aku tak mampu menanggungnya macam dulu lagi. Apa jawapan Nabi? Ini jawapan orang berani. Kata Nabi, ya ammi, law wudi'ati syamsu fi yamini wal qamaru fi yasari ma taraktu hadzal amra hatta yuzhirahu Allah Ta'ala wa ahlika fi talabi. Wahai pak saudaraku, andainya matahari diletak di tangan kananku, bulan diletakkan di tangan kiriku, untuk aku tinggalkan kerja dakwah ini, takkan aku tinggalkan. Sama ada aku menang atau aku mati, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Lantas kata Abu Talib, abdi ala amrika waf'al ma ahbabta fa wallahi la usallimuka li syai' abada. Tak apalah, buatlah kerja engkau wahai Muhammad, buatlah apa yang kau suka, demi Allah aku takkan serahkan kau kepada siapa-siapa pun sampai bila-bila. Jadi Nabi kita memang berani. Sama juga sahabat-sahabat. Nabi didik mereka jadi orang berani. Sahabat punya keberanian tuan-tuan tak payah ceritalah. Begitu hebat sekali. Kalau Khalid ibn al-Walid itu diiktiraf sebagai being the best military commander in human history. Dia komander tentera yang paling terbaik dalam sejarah. Dia punya makam di Syria, di Damsyik, Syria.
Pada makam dia dicatatkan peperangan dia hampir 50 peperangan. Dan dia tak pernah kalah sekali pun. Dan ada 14 peperangan Khalid Al-Walid yang paling diingati. Ada 4 perang di Semenanjung Arab. Ada 5 perang dia dengan Sasanid di Iraq. 5 peperangan dengan kerajaan Byzantine di Syria. Dia pernah kalahkan 240,000 tentera Byzantium dengan hanya 46,000 kekuatan anggota saja zaman dia. 14 general dia kalahkan dengan tangan kosong saja. Dia punya gagah. Tempur tanpa senjata, 14 general mati di tangan dia. Dia Arab kalau nak berperang, dia ada mubarazah fardiyah. Ada duel, dia ada lawan dulu. Dia lawan tangan kosong, Khalid Al-Walid. Ketika dia meninggal, orang mandikan jenazah dia, pusing-pusing badan. Ada 100 parut depan dan belakang. Luar biasa sekali. Itu satu contoh saja Khalid Al-Walid. Belum lagi cerita sahabat-sahabat Nabi. Kalau tuan-tuan ingat, ada cerita dialog antara Rostam Farrokhzad. Rostam Farrokhzad ni Commander-in-Chief of the Sassanid Persian Forces. Panglima 3 bintang. Panglima Parsi. Semasa Ma'rakah Qadisiyah bulan November tahun 636, Rostam ini bukan calang-calang Panglima Parsi. Dia memimpin angkatan 80,000 tentera dan ada 33 gajah perang. Panglima besar. Ketika dia dengar orang Islam nak bergaduh, nak berperang dengan dia, dia hantar utusan pergi semak. Kalau pergi tanya orang Islam apa sebab dia nak serang kita, pergi uruskan. Hantarlah utusan jumpa Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid kata, aku busy lah nak jumpa orang macam ni. Dia hantar Rabi'i bin Amir radhiyallahu anhu. Rabi'i bin Amir ini tuan-tuan, bukan general pun. Agak saya mungkin lieutenant colonel ini. Dia hantar lieutenant colonel je. Padahal Amru Al-As, dia punya panglima 1 star, 2 star, 3 star, ramai lagi. Sa'ad bin Abi Waqqas, Musana Al-Harith, Huzaifah Al-Yamani, Nu'man ibn Muqarin, Abu Ubaid, Hisham bin Utbah, Abu Layla. Kalau seorang lagi yang paling popular, Qaq' ibn Amru. Ini 69 komando. Qaq' ibn Amru ni, dia satu-satunya zaman Umar menubuhkan SOF. Zaman Sayyidina Umar, diwujudkan Special Operation Forces. Qaq' ini antara yang terlibat dalam Special Operation Forces. Dia pernah musnahkan unit tentera elit Parsi di Kazima daripada kumpulan Qaq' ini. Tapi Khalid Al-Walid tak hantar pun panglima kanan. Dia hantar Rabi' bin Amir saja. Bila hantar Rabi' bin Amir, Rostam terkejut. Dia general 3 star. Cakap lieutenant colonel. Dia tanya, apa hal kamu semua datang nak berlawan dengan saya? Rabi' bin Amir ni dah dididik berani. Tuan, kami datang untuk membebaskan tuan daripada kegelapan kepada cahaya. Daripada jadi hamba pada manusia supaya jadi hamba kepada Allah. Masuk Islam, tuan selamat. Sekian, terima kasih. Dia belah. Berani tak berani bercakap dengan general 3 star. Tapi kalau kita cerita teka-teki pada malam ini, di kalangan ramai-ramai sahabat Nabi, siapa paling berani sekali? Soalan ini pernah ditanya oleh Ali bin Abi Talib. Ada satu Syekh Maulana Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi, dia buat buku Hayatus Sahabah. Ada satu riwayat daripada Al-Bazar. Sayyidina Ali dalam ucapan dia tanya kepada orang ramai, akhbiruni man asja'un nas. Beritahu saya siapakah orang yang paling berani yang kamu kenal. Apa jawapan orang ramai? Anta. Yang paling berani tuan lah, wahai Ali. Siapa lagi yang paling berani? Ya, kita akui Ali ni salah seorang lagi sahabat Nabi memang sangat berani. Sehingga kan ada satu kata yang masyhur, la saifa illa Zulfiqar wala fata illa Ali. Tidak ada pedang sehebat pedang Zulfiqar dan tak ada pemuda yang berani seberani Sayyidina Ali. Ali berani. Itu no doubt about it. Itu fakta. Ali dia ganti Nabi tempat tidur masa hijrah. Itu bukan main-main tuan-tuan. 50 pemuda bersenjata. Dia boleh baring, tak ada senjata. Kena orang kering je boleh buat begitu. Ali dia ikut semua perang zaman Nabi kecuali perang Tabuk saja. Dia tak pergi kerana Nabi suruh dia in charge Madinah. Kerana musuh ada buat satu operasi juga untuk merosakkan Madinah. Dia jaga Madinah. Satu tu je dia tak pergi. Dan dia ni adalah pakar mubarazah fardiyah.
Mubarazah fardiyah ni duel, perang tanding. Di Arab dia sebelum lawan besar, dia lawan berdua dulu. Bersilat dulu berdua. Dan Ali menang semua mubarazah fardiyah. Dan dia adalah panglima perang semasa perang Fadak dan juga operasi di luar semenanjung Arab, khususnya di Yaman sebelah bawah, dia yang terlibat. Dan dia juga adalah kawalan rapat Nabi semasa perang berkecamuk dalam perang Uhud dan perang Hunain. Ada satu peristiwa Hatib bin Balta'ah. Sayyidina Ali juga yang selesaikan. Hatib bin Balta'ah ni cerita panjang, saya ringkaskan. Hatib bin Balta'ah ni sahabat Nabi, veteran perang Badar. Nabi sayang dia. Ketika Nabi nak pergi ke Mekah, Fathu Mekah, dia tulis surat bocorkan rahsia Nabi nak ke Mekah. Surat tu bukanlah dia nak bocorkan strategi, dia hanya pesan pada saudara-saudara dia di Mekah, jaga-jaga kami nak datang. Kalau perlu nak cari bekalan apa, beras ke apa, simpan siap-siap. Sebab kalau kami datang ni mungkin kedai tutup apa semua. Dia pesan cara baik. Tapi salah dari segi strategi. Maka bila peristiwa bocor maklumat ni berlaku, Nabi dapat tahu. Siapa yang bagi tahu Nabi? Nabi ada special brand. Siapa special brand Nabi? Jibril. Wah, kalau dah Jibril special brand, habis special brand seluruh dunia. Tak boleh lawan Jibril. Dia nampak kita tak nampak dia. Dia beritahu pada Nabi detail lah. Dia ni ada surat on the way, dia dah post pakai courier, satu orang perempuan, sekarang ni dah sampai sekian-sekian tempat. Nabi bila dapat maklumat itu, Nabi panggil dia punya komando 3 orang. Ni 69 komando dia lah. Ada 3 orang yang paling rapat untuk dia beri operasi sulit-sulit. Ali, Zubair, Miqdad. 3 orang ni 3 serangkai. Ali, Zubair, Miqdad. 3-3 ni penunggang kuda paling laju zaman itu. Maka kata Nabi, wahai Ali, pergi ke satu tempat nama Raudatul Khah, satu kawasan. Kejar satu orang perempuan, bawa surat. Dapatkan surat tu, bawa balik. Ali ni dia komando. Beres boh, dia tak tanya perempuan tu pakai baju apa, kuda apa, surat apa, ceritalah sikit gini. Tak ada. Beres boh. Pup, dia terus kejar. Kejar, dapat dia. Bila dia sampai jumpa perempuan ini, dia pun tahan. Faqulna akhrijil kitab. Kata Ali, kau bawa keluar surat. Perempuan ni berkata, faqalat ma ma'i kitab. Surat apa ni? Apa surat? Oh, sedap sangat kata surat. Surat apa ni? Ali komando, tuan-tuan, dia bukan peduli. La tukhrijanal kitab aw la nuqiyanna setiap. Kau bagi saya sekarang atau saya telanjangkan kau sekarang juga tengah padang pasir ni. Zaman tu tak ada suhakam, tak ada masalah, boleh je nak buat apa-apa. OKT ni cabut je baju dia, zaman itulah. Perempuan ni takut kalau telanjang tengah padang pasir, habis banyak betul binatang-binatang buah, bahaya. Jadi dia pun serahkan surat. Ali tak tahu surat ni apa. Patah balik ke Madinah, buka. Nabi panggil surat sulit, panggil Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab baca. Rupanya surat tu detail pergerakan daripada Madinah, pukul berapa, kekuatan berapa, singgah di mana, komplit. Lantas Umar Al-Khattab ni dia garang. Ya Rasulullah, da'ni adrib unuku hadzal munafiq. Ya Rasulullah, keluarkan arahan sekarang, saya akan kerat leher dia sekarang juga. Umar Al-Khattab garang. Jadi kata Nabi, jangan wahai Umar. Innahu qad syahida badran. Kata Umar, jangan. Aku hormat Hatib sebab dia veteran perang Badar. Dia Nabi ni dia ada satu tabiat. Ni kita kena ikut tabiat ni. Nabi sangat menghargai veteran pasukan keselamatan. Sampai kata Nabi, a'malu ma syi'tum faqad wajabat lakumul jannah. Wahai veteran perang Badar, buatlah apa yang kau nak sebab engkau semua memang dah masuk surga semua dah. Ini hadis Bukhari. Nabi sayang bekas-bekas pejuang-pejuang ini. Kisah Hatib bin Balta'ah ini ada direkodkan dalam Quran. Kalau tuan-tuan rajin buka Quran, surah Al-Mumtahanah ayat yang pertama. Jadi Ali memang berani, itu fakta. Dan Ali pun respon, ya, amma ini ma baraztu ahadan illa intasafat minhu. Aku ya, memang betul. Tidak ada seorang musuh pun yang maju ke depan berjumpa dengan aku, melainkan aku akan pasti tumpahkan. Asal dia keluar baris je, aku habiskan. Dia keluar baris je, aku habiskan. Kata Sayyidina Ali, walakin akhbiruni bi asja'in nas. Tapi bukan aku orang paling berani. Beritahu aku siapa orang paling berani. Sahabat semua heran. Ente lah paling berani. Kata Ali, tak. La na'lam faman. Siapa wahai Ali? Kami tak kenal.
Siapakah orang yang dikatakan paling berani? Kata Sayyidina Ali, orang paling berani adalah Abu Bakar. Terkejut semua orang. Abu Bakar? Ya, kata Ali. Abu Bakar ni dipertahankan Nabi sejak daripada kita Islam belum kuat lagi. Aku ni semua ni jadi hebat ni sebab Islam dah ada kerajaan. Zaman itu Abu Bakar defend Nabi luar biasa. Walaqad ra'aitu Rasulullah wa akhadhathu Quraisy fa hadza yahba'u wa hadza yutlituhu wa huwa yaqulun antal ladzi ja'alta al-aliha ilahan wahida. Masa di Mekah dulu orang Quraisy bully Nabi, ragging macam-macam. Dia bila Nabi berjalan dia buat bulatan, kepung Nabi, pegang badan, goncang-goncang badan Nabi. Muhammad, kamu nak jadikan Tuhan yang banyak sebagai satu saja? Satu malah cukup, berebut kita nanti. Biarlah ada beratus-ratus Tuhan. Dia marah pada Nabi. Siapa yang bela Nabi ketika itu? Tanya Ali. Ali kata yang bela Nabi adalah demi Allah, fa wallahi ma dana minna ahadun illa Abu Bakar. Tak ada orang pun yang ke depan defend Nabi ketika itu melainkan Abu Bakar saja. Abu Bakar tolak semua orang-orang ni. Abu Bakar kata, wailakum, celaka engkau semua. Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Adakah engkau nak seksa satu orang yang hanya dia nak mengatakan Tuhan dia Allah? Dia bukan buat jahat pada engkau. Abu Bakar yang defend Nabi. Sebab itulah tuan-tuan, sifat berani ni kita kena ada. Dalam perjuangan ulama-ulama dulu semua berani-berani. Sebab itu kita tak setuju kalau kita ada orang mengatakan bahawa bila kita dah kuat agama kita jadi tak berani. Ada orang kata orang tarikat tasawuf penakut lah, sibuk ganti tasbih. Ini semua tak betul. Dulu zaman penjajahan yang berjuang semua ini adalah terdiri daripada para ulama. Saya ambil contoh. Cerita High British kita dah beritahu dah minggu lepas. Zaman Jepun. Masa zaman Jepun di Nusantara, rakyat ketika itu diwajibkan tiap-tiap pagi buat beberapa ritual. Ini Jepun punya kerja. Antaranya kita dikendaki tunduk hormat kepada bendera Hinomaru, bendera Jepun. Kita kena nyanyi lagu kebangsaan Kimi Gayo dengan sekere. Kemudian kita kena tunduk hormat kepada Tenno Heika. Tenno Heika ni His Majesty the Emperor of Japan. Dengan cara membongkokkan badan ke arah Tokyo. Yang kita di Kuantan, dia suruh kita rokok pagi-pagi, kemudian dia suruh tunduk arah matahari. Nyanyi lagi lagu Jepun. Itu lagu Jepun memang banyaklah zaman dulu kena nyanyi. Itu yang arwah Piramli dia masukkan satu lagu yang orang-orang Melayu, orang tua dulu kena nyanyi. Lagu Aikoku Kaushin. Tuan-tuan mungkin tak kenal lagu Aikoku Kaushin. Tapi itu yang dinyanyi atas tiko terbang. Cerita Laksmana Doremi. Mio tokai no sora kekete kyo jisi kakaku kakeakeba. Itu bukan lagu tipu, lagu tu. Lagu tu lagu yang diwajib dinyanyikan oleh orang kita zaman penjajahan Jepun. Lihatlah langit yang cerah, matahari yang terbit tinggi, roh di langit dan di bumi memenuhi semua hati Oyashima. Oyashima ni nama lain bagi Jepun. Bagi kita yang tak ada jiwa perjuangan, kita layan je. Beres boh, nyanyi lagu Jepun pun nyanyilah. Janji boleh pergi kerja, sudah. Beres boh, tunduk pun tunduklah. Tapi ketika itu para ulama, kiai, dia tiupkan semangat lawan. Mu tunduk ke Jepun tu, mu tunduk ke matahari. Seolah-olah mu sembah matahari. Dia lawan. Akhirnya bangkitlah ramai kiai-kiai. Tengku Syekh Abdul Jalil, ni Masjid Syuhada di Chot Piling di Aceh Utara. Kiai Haji Zainal Mustafa ni pesantren Sukamanah di Singaparna. Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Ash'ari, pesantren Tabu Ireng di Jombang, Jawa Timur. Pengasas Nahdlatul Ulama. Begitu juga Ki Bagus Hadikusomo, pengasas Muhammadiyah. Termasuklah ayahanda kepada Hamka Haji Abdul Karim Amrullah Haji Rasul. Dan ramai lagi. Mereka ni meniupkan semangat, berani melawan. Tuan-tuan kena ingat, ulama tarikat berani semua. Kalau ustaz-ustaz yang biasa ni, pemberontakan golongan petani ke atas Belanda di Cilegon tahun 1888 hasil daripada kobaran oleh Kiai Abdul Karim yang merupakan pemimpin tarikat Qadariyah. Begitu juga pendukung tarikat Samaniyah jihad kepada Belanda di Palembang tahun 1811.
Siapa tak kenal Badi'uz Zaman Said Nursi? Ini tokoh tasawuf, pejuang kemerdekaan di Turki. Naqsyabandiyah dia. Begitu juga Imam Syamil Dagestani Naqsyaband. Ni seorang sufi yang masyhur dalam tarikat Naqsyabandiyah. 25 tahun dia ketuai perjuangan menentang Rusia. Begitu juga Syekh Abdul Qadir Al-Jazair. Dia ni adalah syarif ataupun mursyid tarikat Qadiriyah. Perancis pernah tangkap dia, masukkan dalam penjara di Perancis. Dalam Perancis, dalam penjara tu pula diislamkan ramai pula orang lagi. Ini hebat tak hebat? Dan sampai sekarang ada satu bandar di Iowa, Amerika Syarikat, di bandar Al-Qadir yang terletak di Clayton County di Iowa. Al-Qadir itu diambil sepenuh nama Syekh Abdul Qadir Al-Jazair. Begitu hebat sekali. Begitu juga Syekh Omar Mukhtar. Ini pejuang sufi tarikat Sanusi, ada ramai lagi. Jadi saya simpulkan untuk kesimpulan saya, orang Islam mesti berani. Tapi berani yang diletakkan pada tempat yang betul. Cuma masalah kita, mungkin Datuk boleh terangkan juga kepada kita bagaimana nak mendapatkan keberanian ini berdasarkan pengalaman dia yang pernah berhadapan dengan musuh yang nyata. Jadi kita dengan penuh hormat takzimnya silakan pada Datuk untuk menyambung perbicaraan ini. Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang saya hormati pengurusi majlis, Datuk Imam, tuan-tuan, para peserta, para hadirin di masjid yang indah, Masjid Negeri Pahang ini. Sebenarnya itulah Datuk duk puji saya sangat. Takut juga sebab apa ni? Orang kata kalau puji ni takut ain. Kan? Jadi Masya Allah lah. Kan? Dan orang-orang yang kalau kita tengok di tanah-tanah Arab tu kadang-kadang rumah dia besar-besar, dia tulis tu Masya Allah. Kan? Tabarakallah, supaya takut terkena ain. Jadi permulaan saya tadi tu bacakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Para malaikat sendiri pun berkata kepada Tuhan, dia tak tahu apa. Kan? Melainkan apa yang Tuhan bagi tahu pada dia. Kan? Jadi saya, malaikat kata macam tu, saya apalah lagi. Jadi sebenarnya saya buat disclaimer awal-awal lah, Datuk. Kan? Sebenarnya terus terang saya katakan, memang tidak ada pendidikan formal dalam agama ni. Masa kecil-kecil dulu, saya sekolah Iskandar. Sekolah Iskandar tu sekolah ni lah, orang putih lah. Kan? Lepas tu sekolah Sultan Hamid College. Sultan Hamid College ni sekolah Tun Dr. Mahathir dulu. Tunku Abdul Rahman dulu sekolah tu. Tu sekolah tu lah sekolah orang putih. Mana ada mengaji sekolah tu. Dan masa saya sekolah dulu, saya cita-cita nak Eddie Bruce Lee tu. Cita-cita nak Eddie Bruce Lee. Dan Bruce Lee dia kata, I don't know whether I'm the best, but I don't want to be the second. Dia kata, aku tak tahu sama ada aku ni yang terbaik, tapi aku tak mau jadi yang kedua terbaik. Contoh Bruce Lee ni dia cabar orang merata. Masa dia muda dulu. Kan? Dia pun muda mati. Umur 32 dah meninggal. Jadi saya pun lebih kurang macam tu lah perangainya. Nak test power. Belajar silat, test power. Sampailah orang kata silat-silat yang bukan-bukan nak belajar tu. Kan, silat-silat. Dulu ada satu grup silat tu. Budi Suci, Wali Suci, Nasrul Haq, apa semua tu. Kan. Saya masuk tu. Masuk tu naik jadi kuat. Kan. Masuk naik jadi kuat. Sampai satu peringkat tu yang zikir ni kan, sampai kita rasa itihad. Itihad tu macam bersatu dengan Tuhan tu.
sampai mengaku Tuhan. Sampai rasa. Tapi itulah orang-orang yang pandai-pandai. Saya duduk dalam pondok ya Ustaz, jahat-jahat je pun. Kan? Duduk dalam pondok. Ada Tok Guru Haji Husin. Tok Guru Haji Husin ni, Tok Guru Haji Husin ni, dia di pondok Misbahul Falah. Dia murid kepada Tok Kenali. Jadi dia kata, panggil orang kampung panggil saya Awang lah tu. Awang ni, pelik dah Awang ni. Elok cari diri, dia kata. Elok cari diri. Kan? Sebelum kita kenal Allah, kita cari diri kita dulu. Kan? Lepas tu, itulah. Daripada situ, saya merantau lah. Saya merantau, kalau orang putih kata soul searching. Mencari jiwa, kan? Mencari ni. Soul searching. Sampailah saya di satu tempat. Sebenarnya, sebelum tu ada di kampung saya tu ada, inilah, ada tempat, nak dikatakan zawiyah belum lagi. Kan? Belum lagi zawiyah. Sebab dia ni murid kepada Abah Hanum. Mursyid saya yang inilah. Murid pada Abah Hanum. Dan dia baru balik pada tu. Dan saya pergi berjumpa dengan dia. Dia pun suruh saya pergi ke Singapura. Singapura tu ada wakil mursyid saya tu. Ada wakil mursyid saya dan daripada Singapura. Saya kerja kontrak masa tu. Nak kutip duit nak pergi ke Indonesia. Mursyid saya tu ada di Indonesia. Di pesantren Suryalaya di Jawa Barat. Suryalaya tu maksudnya cahaya yang benderang lah. Mursyid. Jadi apa ni? Saya pun pergi ni lah. Kutip duit, kerja kontrak dekat 2 bulan juga. Lepas SPM masa tu. SPM dah tak tahu dah lulus tak lulus. Muslim kaki masa tu kan. Tetapi sebenarnya sebelum saya merantau tu kan, saya teringat pesan mak saya. Mak saya kata, Awang, mak nak pesan satu ya dengan hang. Jangan bergaduh. Jangan bergaduh. Dan masa tu saya dengan seorang kawan lah. Kami sama-sama masa tu nak merantau cari guru lah. Kan? Di Singapura masa tu. Kita tengok baju masa tu, RM6 dia jual baju ni kan, kemeja ni. Kan? Cantik-cantik baju tu. Jadi kawan saya tu, yang Rahman ni nama, saya nama Razak, dia nama Rahman. Kan? Sekejap-kejap dia pilih baju ni, sekejap dia pilih baju ni. Kan? Sampai tokek kedai yang jolok baju tu, dia dah macam meradang dia jolok kawan tu. Kan? Jadi saya tengok dia nak jolok kawan saya tarik tu. Memang tiba-tiba bila sampai penubuk depan muka dia tu, saya terbayang muka mak saya. Awang jangan gaduh. Mak pesan itu ya orang. Jangan gaduh. Terbayang muka dia. Memang penumbuk tu betul-betul berhenti depan muka dia tu. Dan tergamam dia masa tu. Dan bila saya teringat pesan mak saya tu, kan? Kalau jadilah penumbuk saya singgah ke muka dia, keliling ni. Keliling. Kawan-kawan adik-beradik, tokek kedai, kita duduk ni negara orang Singapura pula masa tu. Sebenarnya itulah kan kadang-kadang kita lupa lah. Wali yang paling dekat pada kita ni sebenarnya kan, ibu kita. Dan itulah sebenarnya ya allazina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu kan. Rabitah kita untuk dapat kekuatan sebenarnya adalah kasih sayang. Kasih sayang. Itu inilah kita tinggal sekejap serta tu. Kita pergi. Dan saya bekerja masa tu kan. Kerja kontrak. Masa tu gaji saya 20 dekat RM30 lah, RM30. Kalau kerja kontrak di Malaysia ni RM6 dia. Sehari RM6, sana RM30. Masa tu RM30. Kira kalau kita nak belanja tu, slot lori semua dulu top lah masa tu. Kan?
Baju-baju pun semua berjenama lah. Levi's lah apalah. Tapi bukan itu cita-cita kita. Kan? Dan masa tu saya buat kerja, orang tak mau buat kerja tu. Dia walaupun dia relax, duduk saja, tunggu. Tetapi pancang macam tu, ambil BRC naik. Jadi kita kerja, kita bergayut dekat pancang tu, tarik BRC tu ya. Bukan ada safety line ke apa. Kan, bergayut macam tu ya, tarik naik. Yang lain-lain, kau orang pegang belakang, tarik. Kerja kita itu je. Dalam saya kerja tu, 3-4 orang Siam lah, orang Indon lah, jatuh ke bawah. Tapi memang kita, masa tu orang kata, inilah, kan. Kita dah belajar macam-macam dulu kan. Macam-macam ilmu dah. Kira benda tu dah tak ni lah. Kemudian, itulah dah cukup duit, apa semua agak-agak ni. Pergilah. Masa tu berjumpa dengan mursyid tarikat. Mursyid tarikat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Nama dia Kiai Haji Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin bin Abdullah Mubarak. Tapi apa ni, dia dipanggil nama singkat dia tu Abah Hanum. Ayah dia tu orang panggil Abah Sepuh. Dia Abah Hanum. Abah Sepuh ni dia umur 124 tahun baru meninggal. Kan? Dan dia dah buka ni pesantren itu. Abah Hanum ni dalam umur dalam 30-an lah. Dah seolah-olah macam diajar untuk menggantikan dia. Jadi kalau ada apa-apa, dia orang tanya pada Abah Hanum dulu sebelum tanya Abah Sepuh. Abah Sepuh ni maksudnya Abah yang tua. Abah Hanum ni Abah muda. Jadi Abah ni, mursyid saya ni, kan, apa yang dia ajarkan tak susah. Kan, amalkan la ilaha illallah. Amalkan la ilaha illallah. Dan sebenarnya bila kita mengamalkan la ilaha illallah tu, kan, tasdiqu biqalbi, amal bil jawarih, aqralu bil lisan wal amal bil jawarih. Benda tu sebenarnya memang sumber kekuatan kita dah. Kan? Dan dalam amalan la ilaha illallah ni kita disuruh zikir. Jahar tu maksudnya bukan menjerit-jerit tu. Boleh didengar oleh telinga kita sendiri. Dan kita rasakan seolah ucapan la ilaha illallah tu sebati dengan kita. Dan kita bila la ilaha illallah. Kan? Dan zikir tu sebenarnya ada kaedah dia lah. Sebab syaitan kata, summa la'atiyana min baini aydihim. Aku akan masuk menggoda kamu daripada depan dan belakang kamu. Wan aymanihim, sebelah kanan kamu. Wan syama'alihim, sebelah kiri kamu. Kan? Dan kita zikir tu maksudnya kita seolah-olah inna zikri hasni minasyaitan, musuh pada syaitan. Jadi kita seolah-olah macam bersilat dengan syaitan lah. Kan? Syaitan masuk belah tengah, kan? Depan belakang kita zikir la. Penuhkan ruang badan kita di tengah tu dengan zikir la. Bila dia kata dia nak masuk aiman ni sebelah kanan, ilaha sebelah kanan. Dan illallah zikir tu. Dan bila sebelah kiri ni illallah tu, kita hantar Allah tu pada hati kita ni. Hati kita ni mengempam darah. Darah tu mengalir ke seluruh tubuh badan kita ni. Bawa Allah. Kita rasa fana dalam keagungan Allah. Rasa tu. Sebab tu, Abah Mursyid saya ni kata, kan, sedalam-dalam tahu, sedalam-dalam ilmu, belum tentu rasa. Tapi secicip rasa, sudah tentu tahu. Sudah tentu berilmu. Jadi sebenarnya amalan tarikat ini, kan, bukan dia bawa ilmu. Ilmu pun ilmu juga. Kan? Mana kita nak tahu halawatul iman? Kemanisan iman mana kita? Ada ilmu. Rasa halawatul iman ada? Tak ada. Rasa. Kan? Itu yang kata secicip saja rasa sudah tentu tahu. Sudah tentu berilmu. As-saja'ah ni sebenarnya bukan ilmu ni. As-saja'ah ni bukan ilmu. Dia rasa.
Lawan dia jubun. Betul, as-saja'ah lawan dia jubun. Dan dalam tarikat ini, kita diajar kan, untuk tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Membersihkan jiwa melalui 3 peringkat. Peringkat yang pertama dipanggil tahalli. Tahalli itu maksudnya takhalli dulu. Takhalli itu kita mengosongkan diri kita ni, mengosongkan jiwa kita ni daripada sifat-sifat mazmumah. Sifat-sifat mazmumah tu, jubun tu salah satu pada sifat mazmumah lah. Ego, kan, takbur, sam'ah, riya, ujub, kan, banyak khayal. Tu semua baca kitab Penawar Bagi Hati tu, dia ada ceritakan tentang sifat-sifat mazmumah ni banyak, kan. Itu takhalli. Maksudnya kita bila zikir, kita dah merasakan zikir tu bersebati dengan kita. Kita nak marah macam mana? Allah. Teringat. Kita nak kecewa macam mana? Kita teringat Allah. Benda tu bersebati dengan jiwa kita. Kan? Kita buang segala sifat-sifat mazmumah. Dan proses yang kedua dalam tarikat ini, kan, ialah tahalli. Memasukkan sifat-sifat mahmudah dalam diri kita. Dan salah satu pada sifat mahmudah tu as-saja'ah, berani. Selain pada tawadhu, kan, selain pada qanaah, kan, rasa cukup dengan apa yang ada, kan. Tu Sayyidina Ali dia kata, aku orang yang paling kaya dalam dunia ni. Orang kata apa yang dia ada? Apa yang dia kaya? Dia kata sebab aku merasa cukup dengan apa yang aku ada. Dan bila kita mengatakan la ilaha illallah ni, sebenarnya kita sepatutnya merasa cukup dengan apa yang kita ada. Kan? Tak ada yang paling berkuasa melainkan dia. Tak ada yang paling berkehendak melainkan dia. Tak ada yang, kalau kita nak dapat bencana pun, kan dia yang bagi. Kan semua datang daripada dia. Dan kalau kita tengok, kan, Rasulullah semasa peperangan Badar, kan, masa tu Rasulullah tahu yang tentera baginda tu sedikit, kurang senjata, nak lawan dengan tentera yang ramai, kan. Rasulullah tak kata dia kuat, dia kembalikan kepada Allah. Allahumma jizli wa'atani, kan, doa dia. Ya Allah, aku tuntut janji engkau, ya Allah. Kan? Allahumma ati wa'atani, ya Allah, bagikanlah aku apa yang kau janjikan pada aku. Dan dia kata, in tuhlik hazihil asabah, kan, la tuqbad fil ard. Kita kembalikan apa yang kita buat ini pada dia. Kita ni hamba dia. Perjuangan kita ni kerana dia. Serahkan balik. Kan, kalau, ya Allah, ini aku ni, aku tak ada buat benda lain nak buat tugas engkau, ya. Kalau kalah ni, ya Allah, engkau tak akan disembah di muka bumi ni. Kita serahkan diri kita bulat-bulat pada dia. Dia. Takkan dia maha penguasa dunia, maha penguasa akhirat, nak biarkan kita yang melaksanakan tugas dia. Dan sebenarnya, kalau kita ikhlas, kita dah tak kalah dah, Datuk. Kalau kita ikhlas, kita dah tak kalah dah. Kan? Kita menang. Keputusan kita mesti menang. Kalau kita ikhlas, sama ada kita menang ataupun kita syahid, yang juga menang. Sebab Al-Quran kata, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahyun 'inda rabbihim yurzaqun. Dan jangan kamu sangka orang terkorban jalan Allah itu mati. Bahkan mereka hidup di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezeki. Menang. Aduh, kan? Apa kita nak takut? Kan? Yang penting kita ikhlas. Kita berjuang kerana dia. Dan tentang keberanian itu, kan, dia rasa. Dan rasa ni
ada satu hadis lah. Hadis yang mengatakan salasun man kunna fi wajada halawatal iman. Kan? Barang siapa yang ada 3 perkara ni, dia akan merasakan kemanisan iman. An yakuna Allah wa rasuluh, yang kita mengatakan Allah dan Rasulnya, kan? Ahabba ilaihi mimma siwahuma. Bila kita mengatakan tak ada dah yang lain yang kita cintai melainkan Allah dan Rasulnya. Dan yang seterusnya, kan? Yang apa? An yuhibbul mar'a, la yuhibbuhu illa lillah. Kita mencintai saudara ni lah, seperjuangan dengan kita ni, tidak ada kerana lain melainkan kerana Allah. Kita berkorban, inilah kita berkorban, dia berkorban, kita tak ada lain. Kalau kawan-kawan kerana lain ini kut mau masuk ke, kan, dia ada dia punya ni lah, ada udang sebalik mi, ada macam-macam di sebalik-balik itu. Kan? Tetapi kalau kita bersahabat, berkawan, berjuang bersama-sama, satu wadah, satu cita-cita, satu, kan? Dia punya feel lain. Kalau kita tengok para sahabat dalam peperangan Uhud, kan? Kalau kita tengok yang mati itu 30 panah, kan? Kita buat gerakan ni, kan? Baru kena tembak pum tangan, gedor helikopter hantar KC bag pergi buat keluar pada hutan. Kalau kita tengok dalam peperangan Mu'tah, kan, Ja'far bin Abi Talib, kan? Ja'far bin Abi Talib, kan, masa tu, kan, dia pegang panji-panji itu. Pegang tangan kanan, letak tangan kanan, dia pegang tangan kiri. Letak tangan kiri, dipegang dengan puntung tangan yang masih ada tu lagi. Ditetak kepala baru mati, dan dikatakan depan belakang penuh dengan panah. Itu tanda apa orang yang mati macam tu, Ustaz? Apa tu? Tanda apa? Tanda cinta. Tanda cinta orang yang mati macam tu. Ustaz, kalau Hindustan, layan sikit lah Hindustan. Hindustan ni, kalau start hero terus kahwin dengan heroin. Laku buat filem tu. Kan? Ya, cinta ni, dia mesti ada, dia punya, orang kata apa ni, mahar dia. Apa mahar cinta ni, Ustaz? Pengorbanan. Pengorbanan. Dan kita tengok macam mana cintanya orang kepada Rasulullah. Bila dalam peperangan Uhud, kan, ada yang mati dan sebagainya, kan, dan orang katakan Rasulullah tu mati, dah wafat, kan, dalam peperangan tu, kan. Dan dia kata, kalau ada Rasulullah wafat, apa guna aku hidup lagi? Banyak lagi lah kalau kita cerita-cerita orang pemberani ini, kan. Sebenarnya saya lepas Bruce Lee ni, kan, lepas Bruce Lee, selain daripada Rasulullah lah sebagai idola saya, tak habis lagi pasal tahalli, tajalli belum lagi. Ni macam nak cerita pasal cinta pun belum habis lagi lah. Okeylah. Bila katakan tajalli itu, kita masukkan sifat-sifat yang terpuji pada diri kita. Dan bila kata tajalli itu, kan, model bagi kita, kan, nak masuk dalam diri kita tu Rasulullah. Laqad kana lakum Rasulullah uswatun hasanah. Contoh teladan yang baik. Tiru pribadi dia. Kita jadi bukan saja apa ni? Inilah jadi pencinta dia lah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kita kata kita cintakan Allah, ikut Rasulullah. Macam Datuk sertakan yang itu contoh keberanian yang tertinggi apa semua, memang diakui. Yang bawah dia sikit tu Sayyidina Ali. Yang tak pernah lari dalam peperangan. Uhud, kan? Lah Uhud, kan? Wahsy nak bunuh.
Wahsy nak bunuh. Mula-mula Wahsy sebenarnya bukan nak bunuh Sayyidina Hamzah saja. Nak bunuh Rasulullah. Pergi tengok-tengok, Rasulullah tak boleh. Para sahabat mengorbankan diri, membentengkan diri dia untuk mempertahankan Rasulullah. Sebab apa tu, Datuk? Sebab kasihkan Rasulullah. Okey, tak apa, tak dapat Rasulullah, tak dapat Muhammad, pergi cari Ali. Cari Ali tengok. Dia kata, Wahsy ni sendiri cerita. Seolah Ali ni ada mata di belakang dia. Panah datang daripada jauh ni. Ni. Tapi walau macam tu, diceritakan yang ni, itu yang katakan ada suara yang daripada Bukit Uhud tu kata, la fata ila Ali, la saiful ila Zulfaqar tu. Selepas peperangan Uhud tu. Macam mana Rasulullah, Ali tu, orang kata melontarkan dia diri pada golongan-golongan yang banyak datang menerang Rasulullah tu, dia lontarkan diri dia. Nak dikatakan luka dia, Masya Allah. Kan? Walaupun macam tu cepatnya dia, tetapi masih luka. Dia dah ramai sangat, mana nak sempat. Kan? Dan dalam kitab Imamul Muhtadin cerita tentang Imam Ali itulah. Kan? Diceritakan, disenaraikan nama-nama ni. Orang-orang yang terbunuh. Lebih pada 30 orang. Siap nama-nama ni. Yang dibunuh oleh Sayyidina Ali dalam peperangan. Dalam peperangan Badar tu. Jadi dialah lawan seorang sama seorang. Dan dalam peperangan Uhud ada juga sahabat-sahabat yang lari, tetapi Ali tak. Itu kalau contoh-contoh sahabat yang dia kata bersifat as-saja'ah, Ali. Dan dalam peperangan dalam peperangan Hunain. Dalam peperangan Hunain ni, kalau Datuk tengok kan, agak kenapa macam Badar, kenapa kita kalah? Sebab perjuangan kita dah terkeluar daripada ucapan la ilaha illallah tu. Kan, kita lebih utamakan harta daripada perintah Rasulullah. Kan? Dan dalam peperangan Hunain pun dah terlari pada la ilaha illallah tu. Isa'ajabatkum kasuratikum. Kita merasa bangga. Sebab kita ramai, rasa bangga. Tak ada yang la ilaha illallah tu yang maha berkuasa, yang maha kehendak, yang baik. Semua dia. Kita ada ingat jumlah tu yang memberikan kita kekuatan. Dan macam mana beraninya Rasulullah duduk atas kaldai tu. Kan? Dan Rasulullah kata, anak Nabi la kazib. Kan? Dan ada dia kata tu lagi, kan? Yang anak nu Abdul Muttalib. Agak-agak kenapa Rasulullah kata itu? Ini pasal rabitah lah kalau kita nak cakap. Masa tu yang pegang kaldai Rasulullah itu kan adalah Abu Sufyan Al-Harith. Kan? Cucu pada Abdul Muttalib. Sufyan Al-Harith tu kan? Yang bawa masuk Islam yang Rasulullah tak mau. Cucu pada Abdul Muttalib. Dan yang sebelah ni Abbas. Saudara juga, anak Abdul Muttalib, bapa saudara Rasulullah. Yang di depan tu Ali. Jadi orang-orang dulu, bukanlah kita nak suruh resis ke, nak suruh berjuang atas bangsa. Tapi kita itu dinamakan rabitah. Kerana aku ni nak jaga nama tok nenek aku nak. Ni yang ada bersama aku, yang lain mana? Hampa punya. Lebih kurang macam tu lah. Rasulullah berdiri kata. Dan dikatakan dia angkat jubah tu sampai nampak paha. Itu yang Imam Malik katanya. Boleh kalau orang buat kerja ke apa ni, boleh pakai seluar pendek. Itu antara ni lah. Itu kita bincang buat lain tu buat beka. Okey, nah ni. Jadi tentang proses tazkiyatun nafs itu kan. Dan benda ini rasa yang tak boleh kita pelajari tapi melalui rasa. Kan? Bila rasalah kita dapat mengikuti Rasulullah dengan cara yang lebih
lebih dekat, lebih ini. Sebab Rasulullah mengajar kan, bukan saja intuition untuk mendapatkan ilmu yang dia bawa oleh Rasulullah itu, bukan saja hafalan, bukan saja yang menggunakan akal. Kan, ada banyak. Sebab tu kalau kita tengok proses-proses dalam tu, dia ada ilmu syariat, tarikat, hakikat, makrifat, sebab dia banyak. Dan hati-hati yang nak merasa tu dia ada apa ni, sodrun, qalbun, apa ni, fuadun, lubun, dia berbeza. Melalui ini perkembangan kita tu menuju dia. Itu inilah. Yang dikatakan inilah, yang katakan rasa tu tadi kan, yang ada tu dua tu. Itu dua-dua tu tentang sayang. Dua-dua tu tentang sayang. Kan? Dan satu lagi itu an yakrahu apa ni? Kamu benci yu'ada fil kufri. Kamu benci nak balik kepada kekafiran. Tak benci pada itu untuk menjadi orang yang menolak hukum Allah ni, yang menentang Allah ni, kita bencilah. Kan? Kama yukdafa finnar tu. Seolah-olah macam kita takut dilontarkan ke dalam api. Itu feel tu. Feel. Orang yang mungkin dulu jahat ke apa ke, kan, nak cita-cita nak jadi Bruce Lee ke apa ke dulu kan. Kan? Tapi bila dia dah rasa kemanisan iman tu, kan, dia takut nak jadi inilah. Macam dulu-dulu zaman lanun dia tu lah. Kan? Dia nak. Jadi antara kata-kata Sayyidina Ali, kan, keberanian itu ialah kuatnya kita ni, kan, antara tanda-tanda keberanian kuatnya kita ni melawan kehendak ataupun benda yang kita tak sukai itu, benda-benda jahat yang kita tak sukai. Itu yang datang keberanian. Jadi sebenarnya dua cinta, satu benci. Sebenarnya Datuk, kan, dalam cinta ni kalau tak ada benci tak cukup. Betul tak? Cinta ni kalau ada sayang je tak ada benci. Sebab benci itu tandanya kita sayang pada. Kalau tak suka orang buat benda tak elok pada kekasih kita, kan, orang yang kita sayang, benci, kan. Kalau kita sayang orang yang nak bencikan kekasih kita atau nak ceroboh kekasih kita tu, kan, kita sayang juga, tak ada lah sayang. Betul tak? Kan? Maksudnya kita benci apa yang kita tak suka orang lakukan pada kekasih kita tu. Itulah sebenarnya keberanian. Itulah sebenarnya keberanian. Dan orang yang berjuang kerana kekasih dia ni, Datuk, macam cerita Inustan lah. Dia punya feel tu, Datuk. Macam kita tengoklah, kan, hero ni kena pukul depan heroin ni. Kedebu kita, kaki kita ni, kan, tangan kita ni. Kan, dia punya feel tu. Perjuangan itu, manis, Datuk. Manis. Dan manis tak manisnya orang berjihad di jalan Allah ni. Sebenarnya tu manis dalam perjuangan ini macam kita kahwin tu. Yang manisnya bukan kahwin tu. Kan? Masa mengurat. Masa cerita P. Ramlee duk keting botol itu, kan. Tiba-tiba bapak dia yang buka. Kan? Sembunyi. Sembunyi balik. Tulis surat, letak bawah pasu. Itu thrill dia. Perjuangan nak mendapatkan kekasih itu. Itu yang dah kahwin. Masa belum kahwin kentut lagi tu. Tapi dah kahwin tu. Dan ini diceritakan dalam hadis. Diceritakan dalam hadis, ma'ahadun yadkhulul jannah, tidak ada seorang yang masuk ke dalam syurga ni, kan, apabila ditunjukkan syurga, kan, yuhibbu an yarji'a ila dunya, kan, yang nak balik ke dunia ni, wa ma 'alal ardi min syai'in, kan, min syai'in,
Walaupun diberikan dunia seisinya, macam-macam diberikan pada dia, dia tak mau. Dia tak mau dah balik. Tak mau dah balik. Dah duduk syok, dah duduk syurga. Illa syahid. Kecuali orang mati syahid. Seronoknya perjuangan tu. Orang yang mati syahid seronok. Dia membuktikan kasih cinta. Sebenarnya harga cinta tu lagi manis. Perjuangan untuk mendapatkan kasih tu lebih manis pada syurga tu. Dan dia bukan nak minta mati pergi berjihad dan mati lagi. Asyra marrah kan dalam tu. 10 kali lagi. Indahnya mati orang yang berjuang ni. Kan? Jadi, kalau indahnya benda macam tu, takkan kita nak takut tu? Kan? Kita buat kerja sampai lupa makan minum, sampai lupa nak bini, kadang-kadang kena nak cari duit. Nak dengan duit banyak kita rasa kita dapat hidup dengan indah. Kita dapat hidup dengan bahagia. Tapi ini lebih bahagia pada dunia seisinya. Berjihad kerana kekasih kita. Itu Datuk dah bersyair, berpuisi semua. Saya ada juga karang puisi hudu-hudu tu. Nak dikongsikan ni sebelum masa daytime kan. Adalah puisi sikit. Tajuk puisi saya ni Mati. Mati itu tentu pasti. Hidup itu mujur rezeki. Orang susah merempat kuli abdi mati. Raja, pemaisuri, hartawan, menteri mati. Takut mati, mati. Berani pun mati. Tapi kalau takut mati, dia mati sebelum mati. Diperlakukan orang bak boneka tuli. Ditolak ke sana sini. Dipandang sepi, tak dipeduli. Orang berani mati, mana pergi digeruni. Walau sudah mati, dia seperti hidup lagi. Disanjung dan diingati, pembakar semangat orang berbakti. Bagi pendeta sufi, istilah mati sebelum mati memberi lain erti. Hanya padanya tertumpu bakti, roh kembali ke langit sakti, pada dunia dipandang sepi. Dalam hidup ini yang paling dahsyat ialah mati. Bagi mereka yang tak takut mati, takkan takut apa-apa lagi. Hidup paling sengsara kita mati. Tapi sengsara sesudah mati, kita tak dapat hidup lagi. Sengsara yang abadi. Dari hidup mewah dalam keji, lebih baik sengsara hingga mati. Tapi diredai ilahi Rabbi. Dibalasnya nanti nikmat abadi. Bagi orang yang mengikhlaskan mati, memperjuangkan agama yang maha tinggi, kekal hidup di syurga Firdausi, jasad tak hancur, harum mewangi. Untuk hidup kekal abadi, aku rindu ternanti-nanti. Segugus peluru menjemputku pergi ke sisinya yang hidup tak mati-mati. Billahi taufiq. Terima kasih. Terima kasih oleh yang dihormati Timbalan Sujaya Polis Datuk Abdul Razak bin Muhammad Yusof atas huraian sebentar tadi. Kalau tuan-tuan pejamkan mata tak menengok siapa yang bercakap, saya orang akan menyangka kita sedang berbicara dengan asatizah, ustaz-ustaz, tapi inilah dia yang saya sebutkan sebagai legend. Orang yang memiliki keberanian peringkat tertinggi di iktiraf, tetapi hubungannya dengan Tuhan luar biasa sekali. Maka apa pelajaran untuk kita wahai adik-adik sekalian? Sepatutnya orang yang semakin hebat, semakin berani, semakin merendah dirilah di hadapan orang lain. Inilah kehebatan yang kita begitu-begitu ambil pelajaran pada malam ini. Alhamdulillah kita dah sampai pada penghujung pertemuan di dalam forum kita, forum bicara pahlawan Islam dan juga keberanian. Marilah kita hadirin hadirat sekalian, tanamlah sifat berani. Elok parang kerana besi, elok besi kerana bajanya, elok orang kerana berani, elok berani kerana benarnya. Jangan kita jadi bangsa pengecut. Apa tanda orang pengecut?
membela yang hak dianya takut. Apa tanda orang keji menghadapi musuh dia lari. Apa tanda orang terlaknat bertemu musuh ekor bercawat. Apa tanda orang nista menghadapi lawan pucatlah muka. Mulut besar, hati berkarat, bertemu lawan larinya cepat. Takut mati menepi, takut bengkak merangkak, takut melawan nescaya duduk di hutan. Takut bersakit, hidup akan dihimpit. Takut bersusah, makan tanah. Takut berpenat, akan terkulat. Ayuh orang muda sekalian, hidup di dunia penuh cabaran. Patah semangat, binasalah badan. Hidup di dunia godaannya banyak, hilang semangat, maruah tercampak. Hidup di dunia banyak masalah, lemah semangat, hidupkan susah. Bila semangat sudah patah, sebarang kerja takkan menyudah. Kalau semangat sudah layu, masuk gelanggang mendapat malu. Kalau semangat sudah padam, ke darat sesat, ke laut karam. Kalau semangat sudah melemah, duduk berunding, patahlah lidah. Namun kalau semangat kuat dan kukuh, sebarang kerja takkan tertangguh. Kalau semangat sudah berkobar, menghadapi musuh takkan gentar. Nyo gading tinggi mahligai, sayang ketupat berisi inti, hancur daging tulang bercerai, belum berjaya takkan berhenti. Sekadar itulah sembang-sembang kita pada kesempatan malam ini. Sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih khusus kepada Deputy Commissioner Polis Datuk Abdul Razak bin Muhammad Yusof, Timbalan Ketua Polis Pahang, yang sudi berkongsi cerita pada malam ni yang luar daripada kebiasaan tugasan beliau. Dari sudut kita bagaimana nak mendapat keberanian, iaitu dengan mendekatkan diri dengan Yang Maha Esa. Terima kasih juga kepada seluruh jemaah yang sudi datang walaupun cuaca hujan di luar sana. Terima kasih kerana memberi sokongan pada program-program anjuran Masjid Negeri. Dan jangan lupa, minggu hadapan program Majlis Taklim Darul Makmur akan diadakan pada 27 September 2022 bersamaan 1 Rabiul Awal. Kita mengadakan program Road to Maulidur Rasul dan kita mengundang Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid. Jadi jangan lupa masukkan dalam diary pada minggu depan 27 hari bulan September 2022 lepas maghrib. Sekadar itu, kembali semula kepada Ustaz Arif sebagai pengacara majlis. Silakan.